Tentang DBNS Youth Advisory Group, ya, dasar belia negara dan strategi 2020-2035, dan alhamdulillah kita berbesar hati pada pagi ini berkesempatan untuk bersama dengan Yang Berhormat dan Khairunisa binti Awang Haji Asy'ari, pengerusi DBNS Youth Advisory Group. Assalamualaikum Yang Berhormat. Ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita bersama dengan Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Asy'ari, iaitu pengerusi dasar belia negara dan strategi, iaitu Youth Advisory Group, ya. Ya. Apa khabar Yang Berhormat, sihat? Alhamdulillah sihat. Apa kabar? Alhamdulillah. Kami berdua juga dalam keadaan sihat sejahtera pada pagi ini, ya. Pertama sekali, rampai pagi ingin mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat, ya, dan terima kasih kerana berkesudian bersama kita, ya, pada pagi ini untuk mengongsikan sedikit perkongsian lah tentang DBNS Youth Advisory Group, ya, dasar belia negara dan strategi 2020-2035. Jadi ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui. Sebagai mukadimah awal, kita persilakan kepada Yang Berhormat untuk mengongsikan apa sebenarnya DBNS ini. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Rampai Pagi kerana memberi peluang kepada saya untuk mengongsikan salah satu projek lah yang sebenarnya sudah giat aktif dijalankan oleh para belia sejak beberapa tahun telah sebenarnya, ya. Mungkin ingin mengungsikan lah macam sejarahnya. Sebenarnya dasar belia ni memang sudah lama para belia berhasrat lah untuk ianya digubal. Jadi barangan ni memang dari pihak kami pun sudah macam beberapa tahun dah sudah memohon lah daripada pihak kementerian untuk sama-sama lah kita ni menggubal dasar belia ni agar ianya akan menjadi lebih relevan kepada keperluan belia pada masa ni. Tapi alhamdulillah jualah dalam beberapa tahun, mungkin 3 tahun yang lepas kali, ya. Jadi perbincangan sudah dimulakan dan pada kali ini pihak kementerian juga kirakan mengambil secara positif lah cadangan-cadangan yang diberikan, dan semasa penggubalan dasar belia tersebut, para belia dipanggil, para belia dilibatkan, dan para belia juga macam ikut sertalah dalam memastikan pengisian dasar tersebut adalah relevan dan adalah sesuai dengan keperluan belia pada masa ini. Jadi alhamdulillah juga ianya sudah dilancarkan pada macam ianya sudah dilancarkan tahun lepas, di mana dasar belia negara dan strategi telah dirilis mengikut dengan mengambil kira pandangan-pandangan daripada para belia. Jadi yang secara utamanya dasar ini memang terdapat banyak strategi-strategi dan juga matlamat-matlamat lah yang akan kelita, macam mungkin mengambil kira apa yang diperlukan, bukan sahaja apa yang kemahuan belia, tapi juga apa yang dianggap sebagai keperluan belia pada masa akan datang. Jadi mungkin secara macam mana, ya, summary lah saja kali, ya. Ianya mengambil kira juga peranan belia dalam masyarakat, iaitu dalam menyumbang kepada matlamat-matlamat negara, iaitu Wawasan Brunei 2035 juga. Jadi Youth Advisory Group telah ditubuhkan kerana bagi para belia dia cukup yang kita ni cuma ada dasar, tapi para belia juga perlu ada peranan untuk memantau dan juga memberi feedback tentang macam mana dasar itu diimplementasikan. Sebenarnya dasar ini ialah satu dokumen. Tapi kalau ianya tidak kena implement, macam mana belia dapat mengambil baiklah ia punya hasil. Sebab itulah YAG ini ditubuhkan untuk para belia dapat menyumbang apa sajalah feedback, sama ada meng-highlight apa saja cabaran-cabaran yang belia hadapi pada masa ini, adakah ianya berkaitan dengan matlamat yang dibuat melalui dasar tersebut. So YAG ni ditubuhkan sebagai nilainya untuk memprovide check and balance pelang tu sebenarnya. Jadi apa yang YAG telah membuat ialah beberapa sesi dengan para belia senegara untuk mendapatkan feedback daripada cadangan dan juga
harapan para belia, tetapi at the same time juga kami menyebarkanlah apa maklumat-maklumat dalam dasar tersebut supaya belia faham yang dokumen ini dihasilkan untuk belia daripada para belia sendiri. Iya, jadi itu adalah secara ringkas ya mengenai dengan dasar belia negara dan strategi yang mana lebih jelas ya mengenai dengan wawasan belia, matlamat, dasar belia, strategi dan juga inisiatif-inisiatif dasar yang menghuraikan ya mengenai dengan pelaksanaan dasar tersebut, dan juga yang berhormat juga telah pun menerangkan ya mengenai dengan youth ya advisory group ya, dan yang berhormat ya, kita juga ingin mengetahui ya mengenai dengan aktiviti ya, mungkin boleh dijelaskan apa saja aktiviti yang pernah dijalankan sebelum ini. Okay, jadi sejak penubuhan Youth Advisory Group, yang paling ketara kami dapati ialah yang pertama sekali, belia sebenarnya memang belum tahu pelang apa itu dasar belia. Mungkin even perkataan dasar itu pun kebanyakan belia macam yang terutama yang lebih muda lah, perkara itu sebenarnya memang baru, bukannya benda yang normal yang diajar di sekolah dan sebagainya. Jadi sebagai aktiviti utama Youth Advisory Group ialah kami mengadakan sesi dialog dan juga sesi outreach kepada pelbagai masyarakat lah. Sebagai contoh, kami sudah membuat sesi outreach di institut di IBTE di daerah Belaid, di daerah Bunai dan Muara, dan juga kami ada membuat sesi dengan belia di daerah Temburong, di daerah Sutong dan sebagainya. Jadi we try to engage belia yang dari pelbagai latar belakang lah tuah. Yang paling utama memang pulang dengan dengan para pelajar, sebab penduduk Brunei ini 37% terdiri daripada belia, iaitu berumur daripada 15 hingga 35 tahun. Jadi sebab itulah kami ingin mempelbagaikan lagi sesi-sesi pemberitaan kepada belia-belia di sekolah, tetapi juga kami ada mengadakan sesi pemberitaan dengan golongan belia yang golongan belia di industri kreatif. Golongan belia di industri industri keusahawanan, dan juga kami tidak lupa untuk mengambil kira belia ni pun bukan sahaja belia yang di sekolah dan sebagainya. Kita ni juga patut memahami keperluan belia yang berkelainan upaya juga. Jadi kami juga telah mengadakan satu sesi dialog bersama belia-belia yang berkelainan upaya untuk mendengar dari diorang punya feedback juga. Dari sanatlah kami dapat memahami apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh para belia. Sebab kalau kita ni cuma membuat secara general kan, indah semua cabaran itu dihadapi oleh semua belia. Not one size fits all lah situationnya ya. Indah semestinya apa yang saya sendiri merasa sebagai satu cabaran, indah semestinya itu yang dihadapi oleh golongan belia yang lain, dan sama sekali juga apa yang mereka hadapi sebagai satu cabaran, mungkin saya sendiri indah pernah merasa cabaran tersebut. Sebab itulah sesi pemberitaan, sesi dialog ini adalah sangat-sangat penting dan sangat-sangat relevan bagi memastikan kita ni mendapat input para belia secara menyeluruh. Tapi apa yang telah kami buat ini masih belum cukup disebabkan COVID-19 ini juga, jadi aktiviti terpaksalah terbantut pelangnya sebenarnya. But alhamdulillah juga kami telah berjaya kirakan lebih 1,000 orang para belia lah telah ikut serta dalam sesi dialog dan sesi pemberitaan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan kalau kita ni lihat ya background yang berhormat ketika ini adalah yang mungkin akan adakan ni 13 November. Sesi dialog dasar belia dan strategi Youth Advisory Group bersama dengan belia masjid, Majlis Perlindungan Kampung dan Persatuan Belia Masjid ya. Betul berhormat? Betul. Jadi kami pun ingin kan tadi ada saya sebut tentang belia ni memang ada banyak latar belakang. Tapi kami juga mengambil kira yang memang ada ramai belia sebenarnya yang sangat-sangat aktif melalui komuniti ataupun masyarakat masing-masing gitu. Kadang-kadang kita ni dapat melihat dorang lah pasal mungkin dorang ni ramai, jadi dilihat sumbangan itu secara menyeluruh. Sebab itulah kalian ni kami ingin mendapat pandangan dan input para belia yang giat aktif di dalam kawasan kampung ataupun mungkin masing-masing, macam mana caranya di BNS ini dapat membantu diorang ini supaya mendapat
infrastruktur ke program-program ke yang bersesuaian untuk meningkatkan kapasiti bisorangan ni lah untuk lebih aktif di bidang masing-masing. Iya, untuk akhirnya ni, siapa saja ahli kalau kita boleh tahu? Okey, jadi sewaktu pemilihan ni sebenarnya ianya pemilihan sebenarnya dibuat secara terbuka, tapi sudah macam melihat kepada permohonan-permohonan itu, we wanted to make sure kalau boleh barang ni inklusif lah pemilih ahli-ahlinya haruslah inklusif dalam menjadi sebagai wakil lah golongan masing-masing lah maksudnya. Jadi ahli-ahlinya memang ada wakil daripada keempat-empat buah daerah, ada juga wakil daripada wakil daripada OKU, wakil pelbagai bangsa, wakil pelbagai umur. Jadi yang paling muda yang akan ikut serta dalam temu bual selepas ini je tu ahli kami yang paling muda, dan yang paling itulah kirakan umur itu pun tadi ada pelbagai itulah range-nya je tu and then terutama sekali juga dari segi pekerjaan kami punya ahli-ahli ni ada yang bekerja di pihak kerajaan, ada yang bekerja di pihak swasta, ada juga yang mempunyai bisnes sendiri juga. Jadi ianya merangkumilah ada juga yang masih belajar. Jadi ianya merangkumi belia dari pelbagai latar belakang. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi berdasarkan beliau yang mempunyai berbagai latar belakang dan Alhamdulillah YB dan itu saja yang akan dikongsikannya YB ya, dan insyaAllah nanti akan kita bersama dengan dua orang tetamu undangan kita yang akan berkongsi mungkin lebih kepada projek ni. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Yes. Baik, terima kasih yang berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Asy'ari, iaitu pengerusi Dasar Belia Negara dan Strategi Youth Advisory Group ya, dan insyaAllah yang berhormat kita akan bersua lagi di lain kesempatan ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.